Kunyah sikit je dah boleh telan kan. Jadi tak menyusahkan rakyat Malaysia lah sangat. Sangat rare ni. Ini boleh jual dekat museum ni. Nanti kalau museum berminat beli, bolehlah cakap dengan akak ya. 50,000 satu ni. Hello, Assalamualaikum. Hai guys, berjumpa lagi di dalam channel kita bersama saya Sofia Sarawak. Sebelum tu cek dulu sound. Oke, saya sudah cek sama ada dia punya mic ni berfungsi ataupun tidak. Begitulah ya semua kalau nak jadi YouTuber ni, sedang kita merakam-rakam tiba-tiba tak ada suara, rupa-rupanya mic kita off. Itu dia. Itu yang menyusahkan kita tu, nak buat balik tu payah, tak boleh, tak dapat nak buat balik. Nak ulang lagi. Bilun guys. Rumah akak ni ada banyak bilun. Tengok, saya rasa bilun ni dia pergi ke Limbang. Bye bye bilun. Silau mata akak. Saya ni walaupun hari-hari tengok kapal terbang lalu dekat rumah ni, hari-hari tengok kapal terbang lalu pun akak masih lagi suka tengok kapal terbang tu. Tetap bye-bye bilun. Tetap bye-bye itu. Sebab teringat waktu kecil-kecil dulu kan. Ini akak petik bendi. Kita nak masak sesuatu yang sangat special pada hari ini. Bagi akak, ia adalah menu yang special. Ia adalah menu yang membuat lauk yang boleh buat akak rasa nak menangis pun ada. Sebab ia adalah lauk kenangan bagi diriku. Okey. Kita ambil dulu kacang-kacang bendi kita. Okey, daripada lama-lama di sini berpanas ni dan akan membuatkan akak terbakar kulitnya nanti. Alangkah baiknya kalau kita terus masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur dan terus memasak. Buah bendi ni ia jenis buah yang besar. Dan sekali kita tanam, kita mesti petik pada setiap hari. Ada jiran lalu. Kita mesti petik setiap hari supaya ia tidak tua. Sebab ia setiap hari dia memang akan matang dan boleh dimakan. Kini dia dog. Dog, where you going dog? Okay dog, kita balik bilik dog. Okay, tadi ingat nak petik buah kacang bendi sahaja. Ni akak nak petik juga ni daun cangkok manis. Tak payah banyak sebab bahan-bahannya nanti kalau bercampur jadi banyak. Okay, jom. Sudahlah tu. Cukuplah sekarang begini saja ya. Okey, semua kita dah sampai. Kita dah petik tadi pucuk manis. Antara bahan-bahannya yang kita gunakan di sini, ini tak adalah kita guna nanas ni. Nanas ni kita letak ke tepi je dulu. Tepi dulu ya nanas, daun, cangkok manis. Mana lagi bahan saya? Aduh. Ini dia kacang bendi kita tadi. Dapatlah dalam beberapa biji ni guys. Tengok ni. 3, 4, 5, 7 biji. Kita akan masukkan semua. Jadi petang kita tak masak banyak. Okey, ini adalah cendawan kulat tepi ataupun di sini lebih dikenali sebagai kulat tepi. Kalau kita nak nakal sikit, ia dikenali sebagai kulat pendiang mayau. Jadi kulat telinga kucing. Cendawan telinga kucing sebab ia sebiji-biji lah macam telinga kucing. Dia lembut. Kalau kita makan nanti dia kerup crunchy gitu. Di sini kita ada baby jagung. Baby anak jagung. Dan kita ada, saya akan menggunakan 2 batang kacang panjang. Dan ini adalah untuk sayur buahnya pula. Saya menggunakan labu air ni. Tak payah banyak lah guys. Setengah-setengah lah kita guna nanti. Untuk memaniskan, menyedapkan lagi rasa kita. Jangan lupa ni ada daun sabung. Daun sabung ya guys. Kita close up sikit lah. Takut ada pula rakan-rakan yang tertanya-tanya. Di sini sepatutnya saya menggunakan daun timun. Tapi daun timun ni macam rest in peace. Tak berapa nak cantik sangat. Nak makan pun macam tak payahlah. Dah kek. Tak apalah, tak jadi kita guna daun timun. Sebenarnya inilah yang sangat sedap sekali sebab baunya tu seolah-olah berada di Huma Padi Bukit.
kalau ada daun nih. Tapi ini memang dari dijual kemarin pun dia sudah tidak berapa nak cantik, tapi akak tetap juga nak beli. Sampai rumah jadi terlebih layu. Tak apalah daun timun. Lain kali sajalah kita guna dia, kan? Okey, kita close up dulu bahan-bahan kita. Resepi spesial mendiang nenek saya dahulu. Wow, saya rindu dengan nenek saya. Saya selalu datang ke rumah nenek untuk makan tengah hari. Saya suka menyirapnya begini, seolah-olah kita menyirap buah asam kan. Buah mangga ni bila kita nak buat sambal, saya suka begini. Dan ada juga orang menjadikannya dipotong dan dipotong dadu ya. Jadi saya lebih suka ya dibeginikan kalau untuk buah ini. Sebab nanti senang nak kunyah. Tak susah-susah. Kunyah sikit je dah boleh telan kan. Jadi tak menyusahkan rakyat Malaysia lah sangat. Di sini cuma saya tak ada ikan bilis ya. Kalau ada ikan bilis sangat best kalau ada ikan bilis. Oh, itu memang ini macam diubah suai sedikit, tapi keseluruhannya cara dan resepi ini adalah seperti yang nenek saya selalu buat dulu. Rasanya pun hampir sama sahaja sebab ia adalah sayur yang segar kita gunakan dalam resepi lauk kita ni. Kalau saya rindu masakan nenek saya akan buat lauk macam ni, saya akan masak macam ni. Kenapa saya pandai rindu masakan nenek saya dan tidak pula masakan mak saya? Sebenarnya saya selalu pergi ke rumah nenek peluhnya. Waktu untuk makan tengah hari ya, bila dah habis menoreh getah, saya pergi ke rumah nenek untuk makan tengah hari. Bila sampai, nenek suruh saya angkut air. Dia cakap, pergilah angkut air dari sungai menggunakan ini guys, ini ada sejenis lagi buah ini, labu air yang ada pinggang tu, ada pinggang macam orang China selalu pakai tu. Itu dahulu nenek saya ada. Saya, umur saya ni 39 tahun sekarang, saya sempat menggunakan itu untuk mengangkut air labu. Buyung labu, macam mana orang cakap? Saya pun tak tahu kalau dalam bahasa Malaysia. Tapi kalau dalam bahasa Iban, genuk. Namanya genuk. Jadi ini adalah buah genuk, cuma ini bukan yang ada pinggang tu, bukan yang bulat, cuma ini jenis yang panjang ya. Buah genuk ni sebenarnya. Saya pernah mengangkut air menggunakan itu. Saya akan bawa air dari sungai, lepas tu saya boleh bawa dalam 4 biji sebab satu genuk dia boleh ada tali diikat dengan menggunakan rotan ya, sampai 4 sebelah-sebelah. Jadi kita boleh keempat-empatnya sebelah diisi penuh dan kita bawa macam ni. Sempat saya dulu. Masa tu kan di kampung memang tak ada sumber air pipe ya. Di kampung air kita bersih, dulu kita boleh terus minum air kita dari sungai itu, terus minum macam tu saja, tak ada pencemaran alam sekitar. Kalau sekarang jangan pergi ke kampung akak dan kau pergi minum air dekat sungai itu, balik kau nanti sakit perut cerit-birit. Tak boleh. Tak macam zaman akak kecil-kecil dulu. Zaman akak dulu, kami minum je air dari bukit tu. Macam ni saja. Air mineral semula jadi. Tak ada sakit perut. Dulu tak ada kebun sawit. Dulu paling-paling pun kebun getah ya. Itu memang dari dulu dah ada. Sebab akak ni memang penoreh getah semula jadi. Semula jadi. Akak kalau nak makan tengah hari, akak selalu pergi rumah nenek. Sebab akak tinggal dengan abang kan. Akak tak ada keluarga yang asalnya ada ibu dan bapa. Akak tak ada sebab ayah akak meninggal ketika umur akak 3 tahun dan ibu akak telah berkahwin dan mengikuti suaminya ke tempat suami. Jadi akak tinggal dengan abang. Kadang-kadang di rumah abang tu
Misalnya mereka tak ada di rumah, mereka pergi ke tempat lain jadi tak ada tempat makan, akak pergi rumah nenek. Akak rindu dengan nenek akak. Okey, yang ni kita dah tengok ni macam ni rupa dia. Dia panjang-panjang gitu. Okey. Dan sekarang masanya untuk daun sabung pula. Daun sabung ni petik-petik saja. Lepas tu daun cangkuk ni. Sementara tu korang tahulah cara nak buat ni kan, tak payahlah Kak tunjuk sangat ya. Kalau ni pun ini patahkan saja ya guys, macam ni saja. Kita patahkan dua dan ini tadi pun kita sudah, nanti kita gambar videokan mereka biar lebih puas hati kita tengok. Yang ni patahkan begini saja. Nah, orang tua mereka tidak menyediakan sesuatu itu. Maafkan saya. Rambut masuk ke dalam mulut memang tak boleh harap. Apa akak cakap tadi guys? Akak dah lupa. Bagus akak mulakan saja ni. Lupa pula apa cakap tadi. Potong-potong macam tu saja, simple-simple. Ya, orang tua memang simple-simple kalau dia buat. Dia buat simple saja, dia patah-patahkan. Tak adalah macam kita sekarang, ini mesti potong dadu, ini potong segitiga, bentuk piramid. Tak ada. Bawang ni nanti kau potong dadu, kalau tak potong dadu rasanya tak sedap. Orang sekarang leceh sangat. Orang dulu tak ada. Dia ambil kacang ni dari petik, dari pokok. Dia patahkan saja. Nah, itu adalah cara orang. Ni daun cangkuk ni kan, kalau dapat masak dengan batang-batang dia sekali orang tua masak. Tapi tak apalah, batang ni keras. Jadi terpaksalah kita lurutkan dia daripada tangkainya. Sesimpel itu. Sudahlah, jangan cerita banyak. Mana saya pergi? Ke ini dulu. Okey, bagi yang baru sampai ni, korang dah subscribe ke channel akak ni? Jangan lupa subscribe tau. Akak ucapkan ribuan terima kasih. Kalau korang suka, jangan lupa tekan button like juga. Lepas subscribe tu ada button loceng dekat tepi tu. Kering. Tekan juga loceng tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, daun cangkuk ni akak dah lurutkan daripada batangnya dan akak dah carik kan, koyak-koyakkan begini. Carik tu bahasa Iban rupanya. Koyak-koyakkan. Begini dia. Lepas tu kita cuci lah seperti biasa semua ni. Ini cili ni sebagai hiasan saja ni, tak adalah kita nak simpan semangkuk cili ni. Akak dah buat sambal ni sebenarnya. Hiasan akak ni. Okey, tadi akak ada sebut pasal genuk ataupun yang pakai mengangkut air tu yang akak guna masa kecil-kecil dulu. Nah, entah dari mana datang akak dapat benda ni guys. Tiba-tiba di rumah akak ada harta karun ni. Tapi akak ingat ini mak mertua akak tanam dahulu. Lepas tu dia petik dan dia jadikan keras begini. Inilah. Tengok. Ia keras dan boleh digunakan untuk mengangkut air sebab isi di dalam tu sudah buruk dan ia sudah tak ada lagi di sana. Dan ini tinggal kita tebukkan sahaja di sini lubangnya. Jadikan lubang dan kita gulung. Dapatlah kita angkut air menggunakan benda ni. Ini yang Kak cakap ada pinggang tadi. Tengok. Cantik kan? Bentuk lapan ni pinggang dia lebih cantik dari pinggang Kak. Slim gitu. Inilah dia genuk yang digunakan untuk mengangkut air. Dia ada 3 jenis tadi yang akak potong. Masak tu panjang jenisnya. Yang ini ada pinggang. Ada satu lagi dia tak ada pinggang langsung. Dia cuma ada leher ni saja. Lepas tu terus bulat macam ni. Ada lagi kan yang tu. Labu air ada 3 jenis yang akak tahu. Okey. Kita simpan dulu benda ni. Kita tak boleh lama-lama sangat sebab video telefon akak tu dia macam sudah kehabisan. Dia punya storage tu sudah habis. Jadi nak cuci tangan, akan nak start memasak dan kita teruskan dengan video masak terus ya. Tanpa melengahkan masak, kita masukkan minyak masak. Hanya sedikit sahaja minyak masak yang digunakan untuk sayur sebanyak ini ya. Kita gunakan jenama meris dan sarako ini, tapi hari ini meris. Okey, bawangnya janganlah banyak sangat sebab nenek saya dulu dia tak guna bawang banyak. Maklumlah kita nak jimat bawang. Masukkan bawang. Untuk mula memasaknya kita masukkan bahan yang keras dahulu. Misalnya buah-buah. Masukkan pula buah labu air kita.
biar ya ada sedikit air di sana. Kita masukkan kulat. Banyak pula kulat kita nih, takkan nak pakai semangkuk nih, ini pun dah banyak nih. Saya dah masukkan air ya tuan-tuan dan puan-puan. Lepas ni kita masukkan bahagian sayur daun pula. Wah, bahagian daun nih banyak juga sayur kita. Lepas ni kita akan perasakan dengan hanya Ajinomoto dan garam saja. Oke guys, akhirnya siap juga kita punya lauk tadi. Nah tengok nih kuahnya pun jernih saja. Saya hanya menggunakan garam dan Ajinomoto untuk mendapatkan hasil yang sangat asli dan rasanya seperti yang nenek saya masak. Kita tak boleh lama-lama sebab kita dah tukar telefon kita yang sudah full storage tadi. Kita guna telefon lain pula nih. Jadi kamera ini tak berfungsi ni sebab dia tak dapat dimasukkan ke dalam kamera satu ni. Okey. Kalau makan ni tak akan rasa bersalah sebab ini adalah makanan yang sangat sihat dengan sedikit minyak sahaja yang digunakan dalam masakan ini dan ianya 100% berwarna hijau. Kurangkan karbohidrat, lebihkan sayur-sayuran di dalam makanan kita sehari-harian. Oh gitu. Okeylah, sampai kita jumpa lagi. Dan potpet tu dari tadi potpet. Okey, tunjuk sekali lagi benda ni. Ini sangat rare ni. Ini boleh jual dekat museum ni. Nanti kalau museum berminat beli, bolehlah cakap dengan akak ya. 50,000 satu ni. Gurau guys. Sampai jumpa lagi. Bye bye.